A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah Aisyah binti Sarian, nombor matrik 052160. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan syura negatif yang bertajuk Ar-Rahtu min Qaum Thamud Yatamaruna ala Saleh alaihi salam. Okey, tajuk yang saya akan bentangkan ialah Nabi Saleh alaihi salam menyeru kaumnya untuk menyembah Allah. Okey, isi yang pertama yang saya dapat daripada kitab tafsir Maudu'i, okey, ialah Nabi Saleh alaihi salam menyuruh umatnya kaum Thamud untuk menyembah Allah sahaja, mentaati dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Okey, isi yang kedua pula, Nabi Saleh alaihi salam juga mencegah mereka daripada mematuhi orang kafir yang tidak bertanggungjawab. Okey, tambahan isi yang saya dapat, dalam kaum Thamud ni terdapat satu kumpulan, iaitu kumpulan Ar-Rahtu. Okey, kumpulan Ar-Rahtu ni mereka ni merupakan salah satu kumpulan yang terdapat di dalam kaum Thamud yang mana ianya terdiri daripada 9 orang dan mereka juga merupakan kumpulan yang banyak membuat kerosakan pada zaman Nabi Saleh alaihi salam. Okey. Isi yang saya dapat daripada kitab tafsir Maudu'i ini mempunyai satu ayat Al-Quran yang mana dari surah Asy-Syu'ara ayat 150 hingga 152, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Sadaqallahul azim. Okay, yang bermaksud, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerosakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Aisyah Maisara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aisyah Maisara Mazlan, bernombor matrik 052115. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan ini pada slide yang kedua dengan tajuknya Tipu helah kumpulan Ar-Rahtu untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan mulakan pembentangan dengan membaca terjemahan surah An-Naml ayat 48 sehingga ayat 51. Okey, terjemahan bagi ayat 48. Dan di bandar itu ada 9 orang lelaki melakukan kerosakan di bumi. Mereka tidak melakukan kebaikan. 9 orang lelaki yang disebutkan pada ayat 48 ini ialah dari kumpulan Ar-Rahtu. Kumpulan Ar-Rahtu mempunyai ahli kumpulan seramai 9 orang dan 9 itu ialah lelaki. Okay. Dan kumpulan Ar-Rahtu ini ialah kaum Samud. Maksudnya dalam kaum Samud tu kaumnya besar dan ada satu kumpulan yang namanya Ar-Rahtu. Mereka ini dikatakan lelaki yang sering melakukan kerosakan di bumi. Okay. Terjemahan bagi ayat 49. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan yakni nama Allah bahawa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, yakni bahawa kita tidak menyaksikan pembunuhan keluarganya itu dan sungguh kita orang yang benar. Okay, terjemahan seterusnya pada ayat 50. Dan mereka membuat tipu daya dan kami pula menyusun tipu daya sedang mereka tidak menyedari. Okay.
terjemahan bagi ayat yang terakhir, ayat 51, maka perhatikanlah bagaimana akibat daripada tipu daya mereka, bahawa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Intisari ayat dari ayat 48 sehingga ayat 51. Okey, pada ayat 48, saya dah terangkan tadi bahawa 9 orang lelaki itu ialah kumpulan arwah tu di dalam kaum Samud tersebut. Okey, pada ayat 49. Okey, mereka telah membuat perancangan, lalu apa perancangan yang mereka lakukan? Okey, dijelaskan dalam ayat 49. Okay, mereka bersetuju untuk menyerang rumah Nabi Saleh alaihi salam pada waktu malam dan orang sedang tidur. Kemudian, mereka akan membunuhnya dan seluruh keluarganya dan meninggalkan rumah itu tanpa ada yang mengetahuinya. Jadi di sini mereka telah merancang. Apa rancangan mereka? Ialah mereka ingin membunuh Nabi Saleh alaihi salam pada waktu malam. Kerana apa? Kerana pada ketika itu orang tak sedar, orang sedang tidur. Kemudian mereka bukan setakat membunuh Nabi Saleh sahaja, tetapi mereka juga membunuh ahli keluarganya juga dan meninggalkan rumah itu tanpa ada yang mengetahuinya. Di sini kita dapat lihat mereka telah melakukan tipu daya. Ini digambarkan pada ayat 50 surah An-Naml. Okay, dan mereka membuat tipu daya. Mereka bunuh tetapi mereka tidak mengaku bahawa mereka membunuh. Dan ayat terakhir sekali pada ayat 51 surah An-Naml, maka perhatikanlah bagaimana akibat daripada tipu daya mereka. Okay. Tetapi apa yang terjadi kepada Nabi Saleh dan juga ahli keluarganya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan tipu daya mereka dan menyelamatkan orang yang benar dari apa yang telah rancangkan. Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka. Di sini kita dapat lihat pada ayat 51. Okay, kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Jadi, apa yang mereka telah rancangkan untuk membunuh Nabi Saleh, untuk membunuh ahli keluarga Nabi Saleh, dan mereka tak mengaku mereka membunuhnya, rancangan mereka itu semua telah memakan diri mereka sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menghancurkan mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Natasha binti Syamli, nombor mesrik 052152. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya, iaitu saya akan pergi kepada slide yang ketiga. Slide yang ketiga adalah tentang pengajaran daripada kisah Nabi Saleh alaihissalam. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Saleh alaihissalam ni adalah yang pertama, kita haruslah mempunyai sikap yang bertanggungjawab. Yang mana Nabi Saleh alaihissalam ni dia bertanggungjawab akan umat dia. Nabi Saleh alaihissalam dia menyuruh umat dia untuk mentaati, untuk menyembah dan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kita sebagai umat dia haruslah kita taat akan perintah pemimpin kita, yang mana dengan cara kita taat, kita patuh akan perintah pemimpin kita, sekaligus kita dapat menghormati dan menerima apa yang telah dilaksanakan olehnya. Jadi, pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil adalah kita perlulah memiliki sikap baik hati antara satu sama lain. Berdasarkan kepada kisah Nabi Saleh alaihissalam ni, kita janganlah menjadi seperti kumpulan arah tu, yang mana kumpulan arah tu ni mereka berkumpul ramai-ramai untuk merancang
pembunuhan Nabi Saleh alaihissalam. Jadi perkara ni adalah perkara yang tidak elok. Kerana apa? Kerana sikap pembunuhan tu adalah sikap yang sangat kejam. Seterusnya, pengajaran yang ketiga adalah kita mestilah memiliki sikap belas kasihan terhadap makhluk-makhluk Allah. Jadi, contoh kepada kisah Nabi Saleh alaihissalam ni adalah kita janganlah menjadi seperti kumpulan arah tu yang mana mereka ni pergi menyerang rumah Nabi Saleh alaihissalam ni pada waktu malam sewaktu Nabi Saleh dan ahli keluarganya sedang tidur untuk semata-mata untuk membunuh Nabi Saleh dan seluruh keluarga dia. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat kejam. Kerana apa? Kerana kita sebagai umat Islam, kita harus menanam sikap, haruslah memiliki sikap belas kasihan terhadap makhluk-makhluk Allah. Tidak kiralah haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, semua kita kena kasihan, kena pelihara, kena menjaga. Jadi pengajaran yang terakhir yang dapat saya ambil daripada kisah Nabi Saleh alaihissalam, kita haruslah mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala dia telah hapuskan tipu daya kumpulan arah tu untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Dengan cara apa? Dengan cara apa Allah hapuskan ni? Adalah dengan cara Allah menyelamatkan orang yang lebih benar, iaitu Nabi Saleh alaihissalam, daripada apa yang kumpulan arah tu rancangkan. Yang mana kumpulan arah tu rancangkan adalah untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam ni dengan seluruh keluarga Nabi Saleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Nabi Saleh serta seluruh keluarganya daripada dibunuh oleh kumpulan arah tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun telah menghancurkan kumpulan arah tu ini. Setakat itu sahaja yang dapat saya ambil pengajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.